Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni kita tengok Bitcoin berada above di 20k. So apa yang berlaku dan ke mana ke arah pergerakan seterusnya Bitcoin? Adakah kita akan terus melakukan kenaikan ataupun ini hanyalah sebagai bull trap? Nanti kita tengokkan di chart dan ada sesuatu yang menarik berlaku di chart dan ada sedikit data yang perlu kita beralert dengan kenaikan ni. Apa-apa nanti tu akan terangkan di chart. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Kita tengok apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap berada di 966 billion, above below 1 trillion. So normally kita dah hampir 1 bulan. The whole sebulan 9 kita berada around dalam 900 bilion aja. Kemudian volume 60 bilion, tak banyak berlaku perubahan pun. Kemudian BTC sikit meningkat daripada semalam 38% ke 40.2%. So ini bermakna BTC sedang melakukan kenaikan lebih daripada altcoin lain. So normally kita akan tengok bila Bitcoin melakukan kenaikan ataupun green, kita akan nampak juga altcoin akan turut melakukan peningkatan. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 20.2, hampir 20.3k dengan kenaikan untuk semalam saja 3.56%, dan untuk weekly dah naik 6% untuk kuartal di Bitcoin. So, untuk Ethereum hampir 3% kenaikan, untuk lain-lain altcoin BNB 3%, SRP 3.5%, untuk Cardano tak banyak pun 1.6%, Solana 3%, Dogecoin 9%, hampir 10%. So Dogecoin still lagi good position untuk buy kalau untuk long term, around dalam kawasan 6 sen ni. Berada di major support tu dalam kawasan 80%, 90% discount. So untuk Dogecoin ni kata meme coin, so walaupun consider boleh juga buy untuk long term tapi high risk punya coin. So Polkadot 1.7 kata sleeping coin namanya. Polkadot ni good fundamental, walaupun tak ada sebarang news ataupun sebarang berita yang menarik untuk Polkadot, tapi Polkadot adalah antara satu coin yang akan aim untuk buy end of the year untuk jangkaan net semburan tahun 2025. So untuk Matic yang melakukan kenaikan nasi dah 4%, untuk weekly dah 12.36. So untuk Shiba Inu 4%. So lain-lain coin yang ada tak yang melakukan kenaikan lagi? Chainlink, tengok Chainlink hampir 6%. Uniswap ada tak? Uniswap bawah ni kalau ada boleh tengok kan. Uniswap tak nampak, mungkin tu termiss. So apapun Chainlink melakukan kenaikan yang agak banyaklah semalam 5.74, tapi weekly still lagi drop 4.41. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So chart first sekali tu akan tunjuk di Bitcoin. Di Bitcoin apa yang sedang berlaku. So di Bitcoin, siapa yang ingat juga kan, kita ada satu major trend line yang warna putih ni. So macam juga kan, walaupun kita breakout dalam putih ni, kita kan takkan boleh anggap, kita tak boleh anggap untuk price terus melakukan kenaikan. Maksimum kalau betul-betul naik pun, kalau kita draw pada Fibonacci swing high to swing low, kita hanya akan draw SP dalam 48. Adakah berlaku untuk current market keadaan condition? Memang aku kata agak possible, bukan tak boleh berlaku, boleh berlaku, tapi agak aku kata susah lah untuk berlaku kenaik 48 unless aku kata berlaku perubahan dalam kenaikan interest, inflation dropping nanti, itu akan boleh berlaku lah. So apa nanti kita akan tengok kan. So untuk hari ni kita tengok untuk di daily, semalam candle daily kita tak berjaya breakout dalam putih tu. Untuk hari ni ataupun hari semalam punya, hari sebelum tu, ini hari apa? Inilah hari Rabu. So hari Isnin punya candle tak berjaya break atas berkuning, above trendline kita dalam putih ni. Untuk hari Selasa malam kita berjaya above, so meaning dalam masa 42 minit lagi, 42 minit kita akan close above trendline putih ni. So trendline putih ni juga walaupun kita break tu, tak jangkakan dia akan ada kenaikan yang drastik. Ada possible max pun tu jangkakan boleh naik sampai at least untuk create kita punya possible untuk double bottom, ataupun tu nak tengok dua jangkakan dia hanya akan berlaku rejection yang mana, iaitu dua seperti tekan draw kan, delete kan beberapa ini, kita tak nak monitor yang ni dah. Kemudian yang hijau ni kita akan monitor. So yang ini juga kita akan monitor. So ini kita akan tengok point breaking swing high ini. Kita akan bagi 4 hours. So nak ambil data yang tepat, iaitu 4 hours swing high to swing low itu, iaitu di kawasan 18k. Kita akan dapat support. So be mind dengan kawasan resistance ni, sekiranya berlaku rejection daripada resistance ini, kita akan tengok ada massive drop untuk ke bawah untuk di Bitcoin secara keseluruhannya. So nanti kita akan draw, kita akan delete kan kawasan ni. So inilah pergerakannya. So kita still lagi be mind untuk end of the year, expectation bottom 14 ke 10k,
untuk release bound at least dalam at least 24k. So untuk kenaikan ni kita tengok pergerakan Bitcoin breakout line putih. So breakout line putih kita boleh andaikan untuk Bitcoin akan buat movement yang aku kata around dalam 20k sampai mana pertama kali sama ada kita naik daripada Fibonacci untuk sampai ke kawasan ni untuk berlaku rejection. Rejection ni kita ada massive support ni. Nanti Zul akan ubahkan sikit untuk current time aja. Kita akan tengok yang ni. Tadi yang ni so align dengan tu punya trendline tu. So tak perlulah kita draw banyak-banyak trendline. Yang ni kita delete aja. Dan kita monitor tengok box ni aja. Box ini kita tengok trendline bawah itu berada di kawasan almost dalam 22.5. So ini align dengan recent tu ada possible kalau dengan breakout ini kita akan naik atas tu untuk sampai target ini atau tidak bergantung. Kalau breakout resistance ni kita boleh jangkakan dia akan sampai kawasan ni dan inilah key level untuk breakout more naik atas. So dengan current market dengan inflation yes ada sikit dropping untuk di aku kata year of year dropping, tapi month of month terus melakukan peningkatan. Kemudian interest rate terus akan dinaikkan. Ini kita tengok untuk Fed meeting sebelum ini. So Fed conference sebelum ni kita ada aku kata Jerome Powell cakap expectation untuk end of the year untuk US punya interest rate akan dinaikkan almost kepada 5%, 4.7, 4.5. So current lah 3.5, 3.25 dengan kenaikan lagi another 1 ataupun 2% untuk kenaikan interest rate akan menyebabkan dolar akan terus mengukuh. Bila dolar mengukuh berlaku aset-aset seperti Bitcoin akan terus melakukan kejatuhan untuk expectation untuk bottom. So untuk short term possible kita akan ada naik. So dah naik berlaku ni, mending kita tengok pergerakan ni dah breakout. So mending untuk kita tengok confirmation untuk kita terus melakukan kenaikan ke atas adalah dengan putih ni mungkin tu boleh tengok satu trailing hijau ni, trailing hijau yang draw ni, ini adalah confirmation breakout ini barulah kita boleh jangkakan untuk ni atas. So kini kita tengok pergerakan ni, ini adalah mostly kita akan ada satu resistance yang draw sebelum ni, swing high ini to swing low kita akan ada board resistance. So board resistance tu kita tengoklah macam mana board resistance adalah kuti Fibonacci 0.0 0.6 dan hijau ni possible untuk price hit sampai kawasan ni dan kita ada major resistance. So sama ada lebih breakout, yes kita boleh at least untuk short term target kawasan ni, tanpa berlaku rejection tu boleh tendang balik price at least masuk balik untuk tu jangkakan sebab apa daily dah breakout below putih ni. Jangkakan untuk Bitcoin akan nak bergerak pergerakan dalam ni mengikut follow trendline ni, dan breakout line putih ni kita boleh jangkakan untuk price line putih pula line bearish merah ni dua kita jangkakan untuk price tu boleh drop ke kawasan almost 14k untuk kita punya jangkaan ataupun expectation untuk bottom Bitcoin end of the year ataupun awal bulan tahun depan untuk dalam kawasan 14k ke 10k. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So kerana Bitcoin adakah pergerakan ini boleh naik lagi? So kita tengok RSI. Untuk RSI di 4 hours, RSI dan stock RSI dah pun berada di overbought. So overbought bukanlah momentum untuk naik tu dah tak ada. Kita akan tengok dekat di daily. Daily currently yes RSI above kawasan normally kita berada kawasan ni dan stock RSI berada overbought. So meaning berhati-hati kawasan ni di daily. So meaning tengok walaupun daily ada berlaku kenaikan tapi kita RSI dah tak support. So meaning ada possible ada berlaku hijau 2-3 hari kawasan ni. Kalau tengok kenaikan hijau ni 2-3 hari lagi dalam minggu ni small candle macam ni. So be hati-hati dengan kawasan ni sebab sebelum ni pun kita dah berlaku rejection, kenaikan yang daily hijau, kemudian berlaku rejection, kenaikan rejection. Tapi normally 3 touch selalunya akan berlaku breakout ke atas. So ini untuk short term untuk bulan 10 mungkin kita untuk bulan 10 tu jangkakan mungkin kita akan nampak at least price maksimum dalam, kalau rezeki kita kembali balik ke dalam 23 boleh sampai. Kalau breakout hijau ini boleh sampai ke kawasan ini. Kalau breakout ke atas mungkin kita akan test balik aku kata higher high sebelum ni untuk yang ni pergerakan ni untuk dalam 24.5 sebelum kita tengoklah sama ada breakout tu kita boleh aim ke 28. Kalau fail kita boleh buat expected price akan drop. Tapi Zul mau jangkakan dengan current economy, Zul jangkakan dengan jangkaan tu untuk end of the year bottom. So Zul jangkakan untuk Bitcoin at least untuk short term possible kekiranya breakout ini kita akan hit kawasan at least 22 ke 24 sebelum berlaku rejection tu bulan 11, bulan 12 mungkin kita akan start drop dengan kenaikan interest rate apa semua tu. Kita akan doakan pergerakan macam ni untuk breakout dan dropping. So walaupun kita breakout trend putih ni bukanlah major trend line, so breakout pun hanyalah breakout retest yang lebih ke bawah
di test yang lower, still lagi above trendline putih, ini kita akan seperti barulah akan berlaku kenaikan. So kenaikan ini nanti kita akan break kita punya resistance tu barulah kita akan jangkakan another movement untuk pergerakan daripada downtrend perubahan kepada sideways untuk movement untuk pergerakan ke next saburan kita, jangkakan another 2 tahun sideways dalam 25 ke kawasan 20k. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin untuk nasi untuk short term dan long term. Untuk short term lebih kita nak tengokkan pergerakan ini Bitcoin ni. So Bitcoin momentum dah tak naik, daily pun agak bahaya. So kenaikan slowly ni, be hati-hati. Sebab apa? Kuartal price sampai kawasan ni boleh berlaku huge rejection. Apapun bulan 10 possible untuk jangkakan ada sedikit bullish untuk naik sampai early kawasan ni sebelum kita ada major crashing balik. So adakah kenaikan ni sampai mana? So let's go kita pergi ke DXY jap, ke DXY dollar. So DXY dollar sebelum juga kan malam kita berada di kawasan above ni resistance, dan juga kita breakout bawah ni dan breakout key level kita di kawasan kuning ni, kita akan aim target untuk di dollar. So ni untuk short term dollar akan terus melakukan dropping at least ke kawasan trendline putih ni, dan next kita ada juga trendline breakout ni, kita akan dua trendline ni boleh juga drop di kawasan bawah ini. So kejahatan ini kuartal boleh menyebabkan kuartal kenaikan di Bitcoin untuk short term. So untuk gerakan RSI DXY, adakah boleh berlaku lagi kejatuhan? Tu tengok BMI kuartal hati-hati. Sebab apa kita tengok RSI dah pun berada di oversold sangat ni. Ada tambah so ini kita tengok kalau berlaku kuartal golden cross iaitu biru close kuning ni, kita akan jangkakan price tu boleh rebound balik. So ini untuk di DXY ni ada possible untuk dia hanya drop sedikit lagi ke kawasan putih ni, meaning bagi peluang untuk Bitcoin sikit naik, kemudian akan berlaku bounce balik untuk DXY, sama ada bounce ni ataupun drop baru bounce. So sama-sama tengok kejatuhan ini ataupun kejatuhan yang lebih besar ni akan menyumbang kepada kenaikan Bitcoin, bounce ini akan menyebabkan kejatuhan di Bitcoin. So DXY dijangkakan akan terus mengukuh disebabkan apa? Interest rate akan terus dinaikkan untuk lawan inflation. Macam juga cakapkan tadi, Fed meeting Fed Jerome Powell sebenarnya mengatakan berdasarkan trajektory juga interest rate akan dinaikkan sampailah end of the year almost hampir 5%, 4.9, 4.7% dengan current inflation di US 3.25. Malaysia pun akan teruskan lagi berlaku naikkan ikutkan baru bulan 9 itu dah naik. So kita ada lagi quarter 4 punya, itu dalam jangkaan bulan 11 nanti bulan 12 nanti kita akan ada lagi kenaikan untuk di Malaysia. Tu jangkakan ada lagi kenaikan interest, sama juga di US akan ada lagi kenaikan interest. So berapakah dengan kenaikan interest tu akan menyebabkan dolar mengukuh. So bila dolar mengukuh, apa yang berlaku, aset-aset lain akan dropping, kuartal traditional market, gold, oil semua akan drop, dan kita akan tengok yang kita monitor Bitcoin akan terus juga melakukan dropping untuk jangkaan end of the year. So kita tengok DXY kita akan tengok DXY currently RSI dia berada antara 50 ke overbought. So kita nak tengok RSI itulah drop ke kawasan below 50 oversold. So ini kita berjangkakan untuk nanti in future kita nampakkan RSI bermain below juga. So ini kita jangkakan untuk kuartal DXY ni mungkin at least naik lagi dalam kawasan kita akan nampak sebelum ni, nanti untuk weekly. So dalam week nampaklah kita ada possible untuk hit target ni. Target ini sebelum kita bottom untuk di kuartal, bukan bottom, top untuk di DXY, dan masa tu DXY baru lah kuartal drop out itu bermakna bagus untuk Bitcoin pula kuartal buran market. So ini untuk pergerakan ni kita jangkakan untuk dolar ada possible untuk terus melakukan kenaikan at least ke dalam ke 120. So inilah sebagai correction aja. Correction sebelum kita akan ada movement lagi untuk sideways. Pergerakan still lagi jangkakan pergerakan dalam kawasan channel trigger 4 trend line ni. So kita akan jangkakan pergerakan dalam kawasan untuk movement macam ni. So ini apa yang berlaku di Bitcoin akan melakukan sideways selama 2 tahun lagi sebelum tahun 2025. Kita jangkakan barulah dia akan start bulan, di mana start bulan DXY akan mula dropping ke bawah. So itulah analisis untuk di DXY dollar. So back to Bitcoin. So Bitcoin tadi jangkakan kita dropping. So tengok macam mana peralihan-peralihan penting ni. So untuk di Bitcoin ni so ada satu, tengok lah pertama kita tengok yang trailing putih ni dia akan cuba draw satu trailing baru. So dengan jangkaan kita ambil yang ni dua titik ni, kita ambil 4 hours kita nak tepat. Dia ambil mungkin dia boleh draw dekat satu chart lain. Chart ni dah tu draw, satu lagi tu manometer, tidurkan draw nanti panggil tunjuk aja, nak tunjuk ke anda satu pergerakan yang cantik lah untuk di
aku kata Bitcoin possible journey atau perjalanan kita untuk bottom. Itu kan cuba cari chart lain. Chart ini dah dulu okey. Right, chart ni dia akan ubahkan nanti, dia akan ubah color. So anda biman tengok trendline ni. Trendline ni adalah untuk jangkaan kita punya pergerakan Bitcoin untuk ke dalam 14 ke 10k. So kita akan drawkan satu trendline daripada dua ni, high dan high ni kita akan draw. Kemudian Zul akan besarkan sikit untuk ini. Dan itu akan tukar kepada color biru, color putih. Nanti tukar kepada color pink ni. So ini adalah untuk anda tengok aja. So first kita akan nanti akan padam balik, tapi untuk anda tengok boleh monitor swing high ni. Kita akan draw satu daripada trendline ni, kita akan channel ini kita akan parallelkan dengan lower ni, dan kita tengok pergerakan currently. Untuk di Bitcoin kita nampak pergerakan ni ada align. Kalau ikut draw panjang sikit nampak align ni, lower ni, apa ini, breakout, retest. So meaning kita ada possible currently untuk pergerakan. So ini untuk tengok kita punya bear flag ni still lagi boleh drop ke bawah. Drop bawah align kawasan ni. So drop sampai mana tu tak jangkakan dia akan terus currently. So hanya jangkakan untuk dia akan buat reaction dengan middle trendline ini. So middle trendline ni boleh kita draw. So kita draw macam mana, kita ambil balik kita punya pattern yang atas ni, yang warna okey, kita akan ambil yang baru lah. Kita ambil baru, yang ini kita akan draw yang pada ini. Kita make sure kan line sama. So line sama kita boleh lock. Kita akan lock, dan kita akan ambil balik lah color yang asal dia. Color asal lah color yang ini. Kemudian kita akan boleh balik satu, kemudian kita lock. Dan kita tengok lah yang ni, ini kita boleh monitor yang ni. So kita cancel balik yang ini. Dan ini kemudian kita cancel balik yang ni. So meaning ini adalah jangkaan untuk kita tengok adalah possible. Untuk yang ni mungkin tak nampak clear sangat, kita boleh ubah sikit color. Color hijau lah, kita nampak hijau pekat. Hijau pekat pun tak nampak sangat. Orange, orange. So inilah data Zul untuk pergerakan di Bitcoin untuk possible bottom. So meaning kita nampak adalah pergerakan ni. Kalau berlaku rejection ni ada possible dia akan kita ada trendline tadi. Trendline atas ni tak perlu monitor ya. Nanti kita akan ambil ni, copy. Kita copy, kita paste kat atas ni, kita unlock dulu, kita bawa drag price ni naik atas. Right, baru kita lock. So kita nampak trendline orange ni. So nampak pergerakan ni adalah yang ni tak clear dekat sini. Pergerakan putih trendline. Kita tengok balik. Dia akan unlock, ambil yang ni. Sebagai betul pergerakan tu, betul tadi yang tu buat pergerakan ni. So ini kita akan jangkakan price tu akan bergerak dalam kawasan ni lah, kuartal bottom ni, untuk jangkakan dia akan drop tu at least dalam kawasan ni. So nanti tu akan ubah balik ni, something tak kena ni, nanti tu akan cari point balik. Maknanya ikutkan sebelum ni sudah ada drop point, nanti tu akan ada, kita perlu cat kosong lah. Cat kosong senang nak angkat yang ni. Okey, yang ni possible kita ambil yang ni daripada low ini to low ni. So anda akan nampak lah dia sedikit upper. So apa pun kita dah berada below. So yang ni nampak clear sekali lah, BTC USDT. Pergerakan yang ni, so ini kita ambil saja yang ni. Kita akan drag ke bawah ni, below ni. Kita nampak pergerakan tu. Ataupun tadi kita akan buat channel lah. Channel tadi kita ambil yang ni, kita short term aja. Kita ambil yang middle trendline ni, kemudian kita drop di bawah. Ini kita delete, kemudian ini kita copy aja. Tu meaning currently kita tengok pergerakan ni adalah pergerakan yang kita nak monitor lah, pergerakan antara kuning ni. So kuning ini adalah pergerakan yang kita jangkakan untuk pergerakan Bitcoin melakukan bottom sebelum dia melakukan buran balik. So meaning kena ada ni kejatuhan ni, tu ada possible untuk jatuh kawasan ni baru melakukan kenaikan. So nampak pun nanti tu akan terangkan secara live, nanti tu akan draw balik pattern tu. Tu tak aku kata
tak perlu tepat tu untuk withdraw. Pagi tadi tu dapatkan untuk terangkan anda. So apa pun untuk Bitcoin, untuk short term itulah kita nak tengokkan pergerakan yang pertama adalah untuk pergerakan ni beware, walaupun ada kenaikan nampak slow. So kenaikan slow ni selalunya akan buat quarter correction yang bersalah dalam market. So guys, untuk di ruangan komen tak ada sabaran permintaan. So apa pun thank you untuk siapa yang komen, like, subscribe. So jumpa anda di next video. So apa pun kita untuk sebelum tu akhiri kita tengokkan untuk Fed meeting ataupun FED meeting untuk bulan ni tak ada. Kita perlu tunggu bulan 11 baru ada 2 ke 3 bulan untuk tahu berapakah interest rate akan dinaikkan lagi. Kemudian untuk kita tengok juga CPI data, kita tengok berapakah inflation untuk bulan ni, iaitu nanti 13 bulan 10 kita akan tahu kuartal inflation adakah akan naik atau tidak. Yang penting kita tengok month of month kita, kalau berlaku penaikan kita akan dropping, kalau month of month ada berlaku pengurangan kita akan boleh jangkakan akan berlaku kenaikan di Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa ada net review. Assalamualaikum, bye bye.